Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramai pihak, terutama golongan profesional, menyifatkan hari ini sebagai Black Monday. Kenapa Black Monday? Kerana 47 pertuduhan yang sudah pun diarah membela diri digugurkan oleh pihak pendakwa raya, iaitu Pejabat Peguam Negara. Kenapa? Mengapa? Hakim mahkamah yang membuat keputusan itu menyifatkan sebagai membuang masa mahkamah dan membuang duit rakyat. Itu satu ayat yang cukup keras sebenarnya. Apapun, saya nak anda semua tumpukan perhatian kepada video ini. Pada BN ada juga Parti Pakatan Harapan. Parti Pakatan Harapan ini pemimpin besarnya ialah Anwar Ibrahim. Seperti mana kita semua tahu, Anwar Ibrahim ingin jadi Perdana Menteri. Untuk ini kita dapat maklumat bahawa Anwar sudah pun berbincang dengan Zahid Hamidi, pemimpin BN, supaya mereka bekerjasama dan dengan antara mereka menang, maka Anwar akan jadi Perdana Menteri. But selain daripada itu, Anwar akan berusaha menggugurkan tuduhan-tuduhan terhadap Zahid Hamidi, terhadap beberapa pemimpin-pemimpin BN, dan semua kes-kes mereka akan dihapuskan. Sebab itu Zahid rela memberi tempat kepada Anwar dengan syarat Anwar membebaskan dirinya. Inilah sebabnya yang kita tidak boleh sokong Parti Pakatan Harapan. Semestinya anda sudah pun mendengar apa yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir kira-kira setahun lebih yang lalu. Tun Dr. Mahathir bukanlah seorang ahli falak dan juga bukanlah seorang pakar ramalan. Tetapi inilah sebabnya bezanya Tun Dr. Mahathir dengan pemimpin-pemimpin politik tanah air yang ada kini. Beliau berkata, beliau bercakap kira-kira setahun yang lalu, semuanya menjadi kenyataan hari ini. Dah confirm hari ini. Melalui pengalaman hidup beliau sudah 98 tahun, pengalaman beliau di dalam pentadbiran negara, 2 kali menjadi Perdana Menteri, dan juga sifat suka membacanya dan hati yang bersih. Itulah elemen-elemen apa yang beliau ramalkan, apa yang beliau katakan akan menjadi kenyataan. Dan hari ini sehinggakan ramai golongan profesional menggelarnya Black Monday kerana Zahid Hamidi dilepaskan tanpa dibebaskan setelah pihak pendakwa raya, terutamanya Pejabat Peguam Negara, menggugurkan kes dan tak nak teruskan proceeding, walaupun kes Zahid Hamidi sudah pun diarah membela diri. Ada menteri kata, mahkamah punya keputusan. Sebelum ini mahkamah membebaskan Muhyiddin Yassin. Saya pun nak bagi tahu sikitlah, walaupun saya bukanlah orang undang-undang, namun saya pun tahu kes Muhyiddin dengan kes Zahid Hamidi bagaikan langit dengan bumi, jauh beza. Kes Muhyiddin, pihak peguam bela, pihak peguam Muhyiddin yang memohon
kepada mahkamah. Dan pihak pendakwa raya pula membantah hujah pi hujah mai. Akhirnya mahkamah membuat keputusan setelah mendengar hujah kedua-dua pihak. Manakala kes Zahid Hamidi pula berbeza. Setelah proses perbicaraan dan sudah pun ada prima facie dan diarahkan membela diri. Tuan-tuan dan puan-puan, itu bezanya, jauh sangat beza. Dah diarahkan bela diri, dah berbicara dengan kos wang rakyat yang telah dibelanjakan untuk perbicaraan, masa yang telah habis banyak oleh mahkamah. Pihak penyiasat sudah pun menyiasat, saksi-saksi sudah pun dipanggil. Tup pejabat peguam negara tidak mahu meneruskan prosiding dan kes 47 pertuduhan itu digugurkan. Pelik bin ajaib, bukan? Ya, itu bukan keputusan mahkamah. Bila pendakwa raya ataupun pejabat peguam negara yang mempunyai kuasa mutlak untuk menggugurkan kes, mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk menghalangnya. Dari sudut satu sudut lagi, kenapa tak diteruskan kes itu? Sudah sampai ke peringkat membela diri, habiskan je lah. Kalau benar berada di pihak yang benar, kenapa perlu takut? Di sinilah persoalan demi persoalan. Setelah peguam kanan Hanif Katri memberi pandangan beliau menyedihkan di dalam sejak beliau menjadi peguam, inilah hari yang paling menyedihkan baginya. Begitu juga dengan Latifah Koya, bekas ketua pengarah Pesuruhjaya SPRN, juga mengkritik keputusan ini. Begitu juga dengan beberapa ahli parlimen mula mengkritik bertalu-talu. Di mana sekarang ini? Di mananya reformasi? Di mananya pula bercakap berdegar-degar hendak membasmi rasuah, hendak melawan rasuah? Mana pergi semua tu? Nampak sangat hidup kerja menipu, menipu dan menipu. Tidak ada makna. Itu semua hanyalah retorik politik. Bercakap, berdegar-degar tentang akan melawan rasuah, akan membasmi rasuah, akan melawan kaki-kaki sakau. Tapi apa yang berlaku? Di mana reformasinya? Ke laut belaka. Apa lagi saya nak sentuh? Saya nak sentuh lagi tentang kempen pilihan raya ke-15. Tak sampai setahun yang lalu. Bagaimana pemimpin-pemimpin ketika itu pembangkang bercakap, satu undi untuk Barisan Nasional, satu undi untuk membebaskan Zahid. Kini mereka, keseluruhan kepimpinan Pakatan Harapan yang menipu rakyat melalui kempennya untuk mengheret, bukan nak bawa Zahid ke Putrajaya tetapi nak bawa Zahid ke penjara, kata Rafizi, tak silap saya. Mana pergi semua tu? Hampa semua kerja auta, pembohong, menipu hidup-hidup rakyat. Saya tak faham kalau rakyat yang bijak pandai 2023 masih lagi boleh mempercayai pemimpin-pemimpin yang kaki putar belit, putar alam ini. Mulai hari ini kita janganlah bercerita tentang hendak membasmi rasuah. Nasihat saya, jangan bercakaplah lagi tentang reformasi. Reform itu, reform ini, semuanya pembohong sebenarnya. Dan kita sebagai rakyat Malaysia tertunggu-tunggu kenyataan yang akan dibuat oleh peguam negara. Peguam negara perlu membuat kenyataan untuk memberitahu rakyat apa sebenarnya dah berlaku ni. Atas dasar apa? Kenapa? Mengapa? Itu semua persoalannya.